nak buat supaya dia jadi macam ni. Okay, sekejap saya perlu tekan ni. Nak buat supaya dia jadi macam yang dalam kotak kuning. Nampak tak? Dia jadi terus keluar macam ni. Terus keluar. Item 1, RM35. Just pay RM33.25. Macam mana saya boleh buat macam ni? Okay, saya tunjuk basic. Sebelum saya tunjuk yang ni, saya tunjuk yang ini dululah. Fokus kat saya tunjuk ni. Okay, sama dengan, saya tulis sama dengan dulu kan. Item, kita tekanlah item. Macam yang ni. Nampak tak formula saya? Nampak. Sekejap yang ini. Nampak tak mula-mula formula saya sama dengan B8. B8 tu item satu lah. Kalau macam yang ini bawah ni nanti dia akan jadi B13. Okay. Lepas tu saya nak gabungkan item dengan jumlah asal dengan jumlah diskaun. Okay. Fokus dekat sini. And then apa jadi kalau saya buat ni just simple saya letak koma. Lepas tu saya ambil ni, saya letak koma, and then saya ambil ni. Yang ini yang simple. Oh, sorry. Dia cuba tengok kenapa dia keluar item 6? Sebab saya select sama dengan, nampak kan? Okay, saya delete balik Kalau saya delete balik sama dengan item 6. Bila saya enter, dia akan keluar item 6 kan? Kalau saya tekan item 6, tekan 6, so dia akan keluar, sepatutnya dia akan keluar item 6. Lepas tu dia akan keluar Malaysia ringgit 120. Kita tengok tapi saya tak sure kenapa jadi value. Saya rasa nanti boleh test. Saya rasa saya salah format ni. Tapi kalau test dekat laptop korang nanti, mungkin boleh buat format macam yang saya cakap. So mana nak jadikan satu, contoh benda ni dalam kolom yang berbeza kan. Macam mana nak jadikan dia untuk one cell macam ni. Okay, kalau nampak dekat sini, saya guna formula sama dengan yang ni, kita guna logik akal. Okay. Lepas tu, okay, faham. Saya silap tadi. Saya tak letak apa, saya tak letak dan. Ni, simbol dan ni, saya terlupa tadi. Okay, bila kita tengok baru kita nampak kan. Okay, saya try balik. Sama dengan item 6, select, dan. Okay, ni saya terlupa tadi. Dan, ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok jadi ke tak? Yes, jadi. Tapi kenapa dia tak ikut format? Yang ini ikut format kan? Yang ini bukan ikut format sebenarnya. Yang ini saya yang buat format dia. Saya letak RM. Dia cuma ambil nilai sahaja. Okay, macam mana saya nak munculkan RM120? Ni dah jadi bercampur kan? 6120. Kita pun confused. Nombor apa tu? Okay, macam mana kita nak buat ni? Dekat sebelum dan selepas dan ni, dan sebelum 120 tu, kita letaklah space sikit. Okay, bila kita letak space, kita tengok apa jadi pula. Sekejap letak space, kita kena dan balik. Letak space, dan balik. Yang ni rapat. Sekejap okay, betul. Dia pening. Kita kena jap saya control balik. Okay. Control Z. Saya nak ambil daripada formula ni. Okay, saya nak ambil 120. Okay. Macam mana kita nak masukkan ringgit Malaysia dekat depan tu? Kita letak titik ringgit, and then kita masukkan RM.
Masukkan done. Dekat je. Ada space tu. Okay. Sekejap. Masa semua dah pening kan, sorry kalau macam tiba-tiba. Okay, sekejap Okay. Saya dah jumpa. Saya silap, saya tak letak ni. Apa ni orang panggil inverted comma. Inverted comma. Nampak tak? Dalam tu ada inverted comma. Dia kena selalu buat ni. Saya ni pun jarang-jarang dia jadi macam hampir lupa. Okay, inverted comma, tutup balik and then masukkan balik done. Okay, cuba kita tengok ada space ke tak? Dah ada kan? Nampak tak? Macam mana saya buat space tu tadi? Nak saya ulang balik ke? Okay. Nampak tak? Antara done ni, saya ada letak inverted comma dan juga saya ada buat space sikit dekat sini. Kita tengok kalau saya backspace, saya letak titik lah. Macam ni supaya korang nampak. Titik tu akan keluar antara 120 dengan 6 tadi tu. Betul tak? Betul kan? Betul kan? Nampak tak? Tapi dia agak confusing sebab dia menggunakan macam orang kata ni dan simbol dan inverted comma ni dia guna dalam coding sebenarnya. Okay, jadi kalau macam untuk kita yang tak biasa, tapi sebenarnya boleh kalau kita biasakan guna. Boleh guna. InsyaAllah boleh. Kalau macam yang ni kan, ikut logik kita. Tengok dan lepas tu saya masukkan ini, saya masukkan titik bertindih, saya masukkan RM. Dia hanya akan keluar nilai ni je nanti. Nilai ni sahaja yang kita ambil daripada kita punya table. Dan just pay ni pun saya yang masukkan. Just pay RM ni. Cuba saya buat macam ni. Item 8 just pay 120. Okay, saya tak buat ikut sama dengan yang atas. Saya buat macam ni. Just pay RM. Just pay titik tinggi lah. RM 120. Nampak tak? Benda yang kita letak antara inverted comma tu, dia akan keluar. Dan kalau macam katakan kita tak nak lah isi yang dekat dalam inverted comma ni, kita pening kan, kita nak buat basic je cakap. Contohlah, kita just hanya masukkan dan sahaja. Contohlah kita nak gabungkan lagi dan 114. Yang ni basic, yang ni simple. Contoh kalau macam kita buat alamat kan, kebiasaannya nombor rumah, nombor jalan dia berbeza. Kalau orang tu isi berbeza, kita kena gabungkan. Inilah cara dia untuk gabungkan. Dan macam mana untuk buat space, kita kena inverted comma, space, inverted comma lagi and then baru done. Yang inilah space yang akan keluar nanti. Kalau tak letak ni, dia tak ada space. Okay, dan dekat sini pula kita masukkan lagi inverted comma, space, inverted comma lagi and then done. Okay, cuba tengok dia ada space tak? Saya rasa dia ada space. Okay, saya tekan enter. Nampak space, tapi dia nampak buruk lah. Sebab itulah saya buat formula macam ni. Saya tulis just pay. Yang ni basic je. Yang ni basic sebab saya hanya letak space sahaja antara pembahagi untuk ini dan juga untuk ini, untuk item. Faham ke setakat ni? Dia nampak macam pening, tapi kalau nak saya ulang, saya boleh ulang. Okey ke setakat ni? Ke semua dah pening? Biasanya yang akan guna ni adalah budak accounting lah. Tapi saya tak sure sama ada diorang, sebab kawan saya pun kebanyakannya tak tahu formula ni. So dia macam
kita kena explore sendiri. Kalau saya pun saya tak ada pembelajaran Excel ni dalam saya punya course, tapi saya explore sendiri. Okey, setakat ni boleh faham tak? Kalau okey, kalau boleh lah masuk yang ni, saya nak pergi kepada flash fill. Flash fill ni lagi senang daripada yang saya cakap one cell ni. Okey, flash fill ni, okey saya pergi flash fill. Okey, nampak tak saya tulis nama 1, nama 2. Yang ini tak perlu guna formula apa-apa. Kita cuma kena letak macam apa ni orang cakap, contohlah kita bagi contoh dulu kepada dia. Contohlah kita tulis Atika Amira. So dia boleh detect, automatic dia boleh detect untuk nama seterusnya dia akan gabungkan terus jadi masuk satu kolom. Okey, macam mana dia buat tu? Kita kena control E. Okey, tengok saya control E untuk yang bawah dia. Saya tekan control E. Nampak tak? Boleh nampak ke? Okey, saya control E balik. Saya back balik, control Z. Untuk flash fill, formula dia adalah control, lepas tu sambil tekan huruf E. Okey. Contoh, kalau saya buang nama dekat atas ni, saya control E je. Saya buang yang saya tulis tadi, and then saya terus control E. Dia kata tak boleh sebab kita tak bagi pattern kat dia. Nampak tak? Didn't see a pattern for filling in value of for you. Kiranya dia tak nampak kita punya pattern tu nak macam mana. Kita nak Amira Atika ke kita nak Atika Amira. Okay, so saya buatlah kat sini Atika Amira. Saya bagi contoh dekat dia. So dia bolehlah dalam, kiranya adalah dalam dia punya otak dia tu untuk buat sama dengan formula yang atas tu, dengan pattern yang atas tu. So saya bolehlah control E. Bila saya control E, automatic dia akan control E juga sampailah ke bawah dia. So ni memudahkan untuk kalau macam kita suruh biasa ada Google Form yang suruh isi nama pertama, lepas tu dia suruh isi nama kedua, ataupun nama pertama dan nama belakang, macam tu kan biasa kan. So ni lah yang kita guna untuk gabungkan nama tu jadi satu nama. Dapat ke setakat ni? Semua okey ke? Dapat. Ke dah pening? Aino ada Aino? Ain. Ada, Ika. Okey ke? Dapat tangkap ke? Okey. Setakat ni yang one cell tu boleh tak? Yang one cell tadi. Yang one cell tu saya dapat, cuma saya kena ingat yang simbol banyak tu lah yang Tika ajar tu. Kan ni simbol dia. Simbol dia ada dan, lepas tu yang simbol yang paling penting selepas dan tu kita kena letak inverted comma. Inverted comma ni lah yang benda yang ada dalam inverted comma ni lah yang akan keluar nanti output kita. And then dan ni untuk gabungkan dia. Kita kena orang cakap, kita kena ingat apa fungsi dia. So, saya tulis kat sini dan ni untuk gabungkan inverted comma untuk keluarkan output. Okay, so ni adalah nota. Selepas ni kalau adik-adik semua nak saya punya nota ni, saya boleh bagi dekat Aino, nanti boleh paskan. Aino boleh paskan kat diorang semua lah. Sebab yang ni saya just buat je semua ni, nota ni. So nanti kalau macam ada yang nak rujuk lagi, bolehlah ambil. Okay, saya ni dah settlekan tadi.
Okey, seterusnya saya masuk kepada text to column. Okey, text to column. Kebiasaannya kita pernah kan kita copy daripada kita punya Word data macam ni je. Kiranya data ni dia tak ada kotak, tak ada apa ni, tak ada pembahagi. Dia cuma macam ni je. Nombor satu dia tulis nama, and then dia tulis data yang kedua, lepas tu data yang ketiga, dan sebagainya lah. Okey, macam mana kita nak masukkan data yang berasingan macam ni, yang dia hanya satu kolom ni, ke dalam kolom-kolom dia sendiri. Contoh kita nak letak kolom ni, kolom ni, kolom ni, kolom ni. Yang ini kita nak letak nombor lah. Katakan nanti kita select dulu. Nampak tak saya punya formula dekat sini? Data, lepas tu pergi kepada text to column. Okay, first kita perlu select, and then kita pergi kepada data. Lepas tu dia cakap apa kat sini? Cari text to column. Jumpa tak ni text to column? Text to column ni lah untuk asingkan dia kepada kolom-kolom yang berlainan. Dia tanya ni, okay, delimitated. Okay, tekan next. Okay, lepas tu dia tanya, apa pembahagi kita punya data tadi tu? Tab ke, semicolon ke, koma ke, space? Okay, pembahagi saya adalah koma. Kalau saya letak space, apa akan jadi? Nampak tak? Nama orang ni, dia ada tiga suku kata. Tiga suku kata ke tiga patah perkataan? Tiga patah perkataan. Lim Chu Jian. Bila jadi macam ni, dia akan, nampak tak output dia akan jadi macam mana? Dia akan asingkan nama tu. So, saya tulis kat sini, saya punya pembahagi adalah koma. Lepas tu, tekan next. Dia tunjuk macam ni output kita. Okay. Nampak tak? Dia dah siap asingkan. So kita macam, contohlah kita ada beratus-ratus, takkanlah kita nak copy satu-satu nombor. Contohlah kita nak letak sini nombor, copy. Lepas tu sini nama, kita pun copy. And then sini country pun copy. Dia macam agak lambat kalau nak buat macam yang saya ajar tadi tu. Okay, nak saya ulang lagi. Okay, saya ulang lagi sekali. Mula-mula kita select, pergi kepada data, lepas tu cari text to column. Okay, text to column. Lepas tu next je mula-mula ni, and then kita perlu fokus yang dekat sini, bahagian ni. Bahagian yang saya cakap tadi. Kalaulah pembahagi saya tu adalah semicolon. Semicolon ni tahu kan? Semicolon ni yang satu titik yang bawah dia koma. Macam tu lah. Kalau dua-dua titik tu titik tindih kan? Ini semicolon. Tapi ada ke semicolon? Tak ada kan? So, pembahagi saya adalah koma. So, saya select lah koma. And then, tekan next. Lepas tu, tekan finish. Dia akan keluar macam ni. Okay, dapat tak? Text to column ni simple je. Dapat ke? Tepat. Dapat. Okay, so dah habis. Saya ambil 2 minit lebih. Sepatutnya saya habis 10.30. Okay, so ada tak persoalan? Ada tak persoalan setakat ni? Okay, lepas tu lagi saya nak ajar satu. Yang ni mungkin dah ada yang tahu. Tapi saya ajar untuk kalau macam ada yang tersalah lah nanti. Pernah tak kita nombor macam ni kan? Pernah tak kita nak tarik, nak drag lah kononnya kita nak drag. Kita ingat dia automatic, so kita drag sampai lah bawah. So dia keluar satu je. Pernah tak? Lepas tu macam mana nak jadikan dia automatic sampailah ke penghujung dia? Senang je. Cara dia kita select nombor 1 dengan nombor 2. Contoh ni 1 dengan 2. Dia dah nampak pattern dia selang satu nombor. Dia dah nampak otak dia dah okey. Okey, selang satu nombor. So kita pun tariklah ke bawah. Yes, dia dah keluar. Hanya selang satu nombor. Kalau kita buat kat sini lah, contoh katakan kita tulis 2. Oh, Akbar.
2. Lepas tu sini kita tulis 4. Okay. Sini kita tulis 4. Selang berapa nombor? 2 nombor. Okay. Lepas tu kita tarik lah. Tengok. So selang 2 nombor. Yang ni orang panggil apa? Bukan flash fill, auto fill. Auto fill. Flash fill yang tadi tu. Yang ini flash fill. Yang tadi tu auto fill untuk nombor. Tapi tak perlu ingat nama pun. Asal kita tahu guna dia, itu pun dah okey. Okey. Itu saja. Setakat ni ada soalan tak? Tika, Ya. okey, contohlah kan, bagi pemula yang tak pernah guna Microsoft Excel ni, macam mana, macam apa panduan yang mula-mula yang dia kena buat untuk dia mulakan dia punya kerja guna Microsoft Excel ni? Okay. First, kalau yang tak tahu nak guna, biasanya dia akan guna untuk simple-simple je. Dia akan guna untuk buat kotak. Dia tak akan masukkan terus. Tak akan masuk terus buat formula ke apa kan. So, yang basicnya yang perlu tahu, quick analysis tools ni. Lepas tu perlu tahu filter. Dan lagi satu, saya ada rujukan juga untuk orang yang tak tahu basic ataupun yang still nak buat apa ni, nak buat latihan, boleh pergi dekat ni Excel exercise. Dekat sini ada banyak sangat. Sebenarnya kalau cerita pasal Excel ni memang tak akan habis satu hari. Ada untuk beginner dekat sini. Nampak tak beginner ni? So boleh belajar daripada sini. Lepas tu dia ada expert. Expert ni sebab saya ada tengok juga dalam internet. Sebenarnya dalam Excel ni pun kita boleh melukis. Boleh lukis. Tapi dia ada lagi mendalam lah. So saya tak masuk untuk yang tu. Saya masukkan untuk yang basic-basic je hari ni. Tapi tu pun ada sikit yang saya masukkan yang expert. Tapi tak adalah expert sangat. Yang expert tu, yang ni tak expert sangat pun sebenarnya yang formula ni. Cuma kena ingat dan ingat dia punya notes dan logik dia je. Itulah. Jadi kalau nak belajar, sekejap saya copy link ni, saya bagi Saya bagi link ni dekat chat. Boleh? Oh, semua reply dekat chat ke? Saya tak perasan tadi. Okay, nanti link ni. Okay, untuk belajar sendirilah. Lepas tu dia ada juga dekat sini kan. Dia ada juga yang saya cakap tadi, dia punya form apa ni, apa orang cakap, template ni boleh guna tau. Macam nutrition tracker, yang ni biasa budak sukan selalu guna. Macam coach ke, dia selalu guna untuk dia punya student. Tapi tak ramai juga yang tahu sebenarnya. Yang ni banyak benda yang kita boleh explore dekat dalam ni. Periodic table ada juga. Kalau macam kita nak tahu bajet kita dalam setiap bulan, boleh guna Money Excel ni. Banyaklah benda boleh guna sebenarnya. Okay, so itu saja. Itu saja untuk apa ni, untuk nota ni. Lepas tu I know macam mana yang 45 minit tu nak saya bagi. Boleh. Atika terus tak apa. Nanti untuk slot kedua. Okay, untuk yang kedua ni semua dah ada dapat kan link ni, dah ada dapat apa ni, bahan ni kan.
Sekejap saya hantar dalam grup. Okey, tak apa, tak apa. Sebenarnya yang ni saya dapat daripada Aino juga. Yang ni kira macam basic lah, kita nak buat latihan sikit. Basic-basic untuk macam kita sort, untuk kita masukkan ID tu ikut format. Okay. So kalau sekarang ni siapa yang guna phone, bolehlah buka dulu laptop and then kita buat sama-sama. Kita buat orang panggil praktikkan terus. Nanti kalau semua dah dapat, bagi tahu saya, okey? Sebab saya tak ada dekat dalam grup peserta tu. Nanti Aino maklumkan kat saya. Atika, saya serah pada MC kan? Boleh. Okey.